Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabari sekalian. Kehilangan beras tempatan yang misteri sejak setahun lebih lepas mungkin dapat dirangkaikan melalui video ini. Tonton sampai habis. Video ni panjang tau. Kita intro dulu. Cerita dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu tentang misteri kehilangan beras tempatan sejak tahun lepas. Sejak kerajaan memecahkan monopoli bernas dan konon-konon menyerahkan kepada pelbagai syarikat untuk menguruskan beras dan sebagainya. Beras tempatan yang tak pernah ada masalah sebelum ini, tengok-tengok hilang entah ke mana, langsung tak jumpa-jumpa sampai akhir hari ini. Melainkan kalau anda pergi ke jualan-jualan madani ataupun ketika berlakunya PRK ataupun mungkin ketika Majlis Maha tak berapa lama dahulu. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Perkara ini memelikkan. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan pengeluaran beras tempatan ini, pengeluaran beras dekat sawah, dia tidaklah terjejas mana. Tetap banyak. Cuma mungkinlah ada kekurangan dalam beberapa persen. Tapi taklah sampai boleh menjustifikasikan kehilangan sama sekali beras tempatan dekat pasaran dan macam-macam lagi. Benda ini telah diuraikan dengan cantik oleh Ustaz Idris Ahmad dekat Parlimen baru-baru ini yang mempersoalkan tentang misteri kehilangan beras tempatan ini. Cuba anda tonton apa yang cuba diuraikan oleh Ustaz Idris. Yang kedua ialah keterjaminan makanan. Saya ingin menyentuh mengenai padi dan beras. Pengeluaran beras menurun sebanyak 4.6% pada tahun 2023, iaitu 1.5 juta tan metrik berbanding 1.57 juta tan metrik pada tahun 2022. Kadar sara diri beras semasa pula ialah 56.2%, menurun ketara berbanding dengan 62.6% pada tahun 2022. Ia jauh untuk mencapai matlamat yang digariskan oleh Yang Berhormat Menteri, iaitu 75% pada tahun 2025. Fenomena ini amat berbahaya kerana ia adalah makanan asasi. Memang jenis rakyat Malaysia, ia kalau tidak makan nasi, saya 3 hari boleh tahan tak makan nasi. Mari hari keempat, dah tak tahu color warna traffic light. Daerah Kerian dianggarkan penyumbang sekitar 50 hingga 60% daripada keseluruhan pengeluaran padi di negeri Perak. Daerah yang dikenali sebagai jelapang padi utama negeri ini. Sumbangan kepada pengeluaran di peringkat nasional pula ialah 8% hingga 12%. Malangnya, beras tempatan tidak ada di Bagan Serai. Walaupun Kerian pengeluar padi, tetapi tidak ada beras. Kami duduk dalam guni beras, tetapi tidak ada beras tempatan. Semua orang Parlimen Bagan Serai, golongan maha kaya T15 belaka, makan beras 5 kilo RM25, RM23. Kalau beras tempatan RM13 saja. Bagi kami ahli parlimen yang hendak memberi bantuan terpaksa digandakan daripada RM13 kepada RM23 untuk 5 kilo beras. Kalau dulu 100 kampit untuk 5 kilo hanya RM1,300, sekarang sudah meningkat sebanyak RM2,300. Terpaksa menampung lagi RM1,000 lagi. Dahlah kami tidak dapat peruntukan. Habis peruntukan allowance yang ada kepada kami. Kisah beras tempatan tidak ada di Bagan Serai satu perkara yang pelik. Hairan bin ajaib, sebab ia menyumbangkan 60% padi di Perak. Ia satu berita. Ini merupakan berita ayam makan musang. Musang makan ayam, itu bukan berita. Padi ada di Bagan Serai, tetapi beras tempatan tidak ada. Walaupun tahun ini padi agak meningkat kepada 3 hingga 4 tan seekar berbanding tahun sebelumnya, hanya 1 hingga 2 tan saja, tetapi beras tempatan tetap tidak ada. Apa masalahnya? Beras tempatan tidak ada, tetapi beras import yang ada. Kemana pergi tempat beras tempatan? Kena gempur secara holistik. Untuk penguatkuasaan ini, saya merayu kepada pihak SPRM, KPD NDHP, Kod dan Kastam, bahagian kawal selia padi dan bera dan juga beras. Bukan payah pun, pergi tunggu di kilang. Pergi tunggu di kilang. Kemudian minta tuan
apa? Apa panggil apa? Buku Nota. 35. Muka tuku 35. Tak nak tanya. Yang awak dapat beras padi orang jual ke mana? Ke mana meresapnya padi ni tadi? Hilang ke mana padi ni tadi? Ini persoalan. Kalau kita boleh track, kalau kita boleh trace melalui bagaimana keadaan orang yang buat pelari duit, orang yang simpan duit, AMLA boleh tahu berkenaan money trade dia, amat mudah untuk kita nak kendalikan penyeludupan beras. Saya tak nak fikir di Kuala Lumpur, saya tak nak fikir di Ipoh, saya nak fikirnya ialah penduduk yang berada di Bagan Serai dan juga di daerah Krian, kerana kami penyumbang 60% daripada beras di negeri Perak. Tetapi tuan-tuan sekalian, untuk mendapatkan jawapan tentang permasalahan ini memang susahlah kita nak orang kata apa betul-betul mendapatkan jawapannya, sebab ialah basically-nya menteri kita dan juga Nakol dan sebagainya semua boleh harap. Baik Mat Sabu, baik timbalannya, baik Syed Abu Husin, semuanya memang langsung tak berguna dalam menguruskan hal beras tempatan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah yang paling memeranjatkan. Kedah yang merupakan negeri jalapan padi pun mengalami masalah beras tempatan. Dan rata-ratanya menuni jari tengok, Kedah kan negeri warna on, pun tak ada beras tempatan ke sebagainya. Kita dah khabar dah benda ini centralized, diorang tak nak dengar. Dan baru-baru ini dalam satu live saya bersama-sama dengan Y Shahidi, ada seorang pesawah naik ke atas kotak untuk menjelaskan A sampai Z tentang apa sebenarnya yang berlaku dalam sistem padi dan juga sawah dekat negara kita ini, dan mengapakah benda ini yang boleh katakan menjadi antara masalah terbesar yang dihadapi oleh para pesawah sehingga menyebabkan ialah bekalan beras boleh terputus dan sebagainya. Anda tonton sahaja sampai habis penjelasan dari sahabat ini dan mungkin pihak berkuasa bolehlah mengambil perhatian tentang apa yang telah diucapkan oleh beliau dan tolong ambillah tindakan sewajarnya. Jangan biarkan masalah ini terus berlarutan. Tonton video ini sampai habis. Penjelasan berkenaan dengan apa sebenarnya berlaku berkenaan dengan isu beras tempatan ini. Saya mula buat padi atau buat bendang kita orang Kedah ni bermula daripada 1986 sampai hari ini. Baik. Yang pertama saya nak jawab isu ataupun persoalan Bang Wan tu tadi tentang pembelian padi oleh Yayasan Zakat Malaysia atau Zakat Kedah, YIK. Baik. Sebenarnya Bang Wan, Yayasan Zakat Kedah ni diorang tak ada kebenaran lesen untuk membeli padi daripada petani. Betul. Dan diorang juga tidak mempunyai lesen untuk menjual beras. Dan diorang juga tidak mempunyai lesen untuk memproses padi kepada beras. Itu juga. Jadi apa yang zakat buat sekarang, dia mulakan dengan mengambil alih tanah-tanah sawah yang ditinggalkan oleh pesawah. Seberapa banyak mungkin yang ada dalam kawasan Kedah, dia orang bangunkan semula, tanam semula. Kemudiannya, dia orang beli peralatan yang lengkap untuk dia orang settlekan masalah padi yang dihadapi petani. Daripada segi nak jual apa semua, dia orang wujudkan sendiri kilang dia orang untuk kegunaan sendiri, yang mana kita tahu setiap tahun pejabat zakat ni menyumbang beras kepada rakyat Kedah ataupun rakyat mana-mana beratus-ratus tan. Jadi dengan cara itu, dia orang tak perlu lagi membeli beras daripada kilang-kilang yang sedia ada. Macam ni boleh. Tak ada masalah. Ya, mengikut asas Lembaga Padi dan Beras Negara, tak menjadi salah. Jadi keinginan kami sebagai petani untuk jual kepada zakat tak mungkin berlaku selagi mana kementerian yang ada sekarang, yang mana menteri yang naik lembu tu, saya yakin tak akan dapat lesen menyimpan, memproses serta membeli serta menjual padi kepada zakat. Saya yakin. Itu yang pertama. Semestinya. Ya. Okey, terbaik Insan, habiskan. Saya bagus info ni. Okey, teruskan. Ya. Selebihnya zakat hanya boleh membantu kami para petani ni dengan mana dia tubuhkan seolah-olah bukan sama seolah-olah PKK, Pertubuhan Peladang Kawasan tu, di mana kami ni jadi peserta kepada program zakat. Adalah some dokumen yang kami perlu tanda tangan, yang mana hasil kami nanti boleh diambil oleh pejabat zakat dan kami tidak boleh jual, tapi benda tu masih lagi dalam proses perundangan lah kiranya, perbincangan. Itu bab yang kedua. Bab yang ketiga, persoalan kami nak jual kepada siapa yang macam Papa Beri tanya tadi, sebenarnya Papa Beri sebut tu benda tu berlaku.
yang mana kilang pegang driver lori, ya, itu berlaku semasa Bernas diberi monopoli. Benda tu berlaku, Papa Beri. Yang mana driver lori ataupun apa dia panggil, kalau kita panggil broker lah, broker akan susun. Kami petani ni hanya boleh jual kepada tempat yang ditetapkan. Tak boleh pergi lebih pada tu. Jadi macam Tuan MHO kata tadi lah, kadang-kadang kita satu relung kawasan saya ni 2,5 tan sampai 3,5 tan. Kalau musim cantik boleh dapat 3,5 tan. Orang Kedah panggil relung lah, tak panggil ekar. Gelung. So kalau saya sendiri ada 3 relung, satu relung saya jual kepada Bernas dengan padi yang sama, lebih kurang saya dapat 2,5 tan. Tapi yang bawa ke kilang Cina tu, Papa Beri, kadang-kadang dapat sekitar 800. Walaupun harga dia harga yang lebih mahal. Di sinilah wujud yang Tuan MHO kata tadi tipu timbang tu. Memang wujud. Tapi benda ni sekarang dah berkurangan. Bila mana monopoli Bernas dihabiskan, kilang-kilang luar pada Bernas, Type C ni, dia mula membeli padi dengan meletakkan harga ikut suka mak bapak dia je. Ya, Nam. Ya, dia boleh tengok stok yang dia nak pakai untuk tahun ni berapa ribu tan yang dia nak. Dia buka, okey, 1,800. Petani mesti cari tempat yang mahal. Tak ada orang berniaga cari tempat yang murah. So, semua tala ke sana. Bila stok dia dah cukup, dia akan turunkan harga mendadak dengan secara ikut suka mak bapak dia juga. 12 hari bulan. Kalau tak salah saya, antara 11, 12 atau 13 hari bulan. Saya berada di kilang padi. Pukul 10.30 masuk 2 lori, harga 1,800. Hari yang sama, pukul 11.13, terus merudum daripada 1,800 kepada 1,450 dan berkekalan harga itu sampai hari ini. Yang saya faham, penentuan harga padi ni di bawah Akta Lembaga Padi dan Beras Negara. Betul. Sepatutnya. Kenapa dia boleh buat suka-suka macam ni? Jadi persoalan itu memang masih berleluasa di luar sana. Bernas sekarang ni saya tengok, kalau bukan 10 lah, kalau 100 lori padi keluar daripada kawasan Tuai, yang pergi ke Bernas, saya ingat tak sampai 5 lori. Just nak bagi ada Papa Beri, ya, sebab nak adakan bila kita jual padi mana pun, duit subsidi padi tu kita akan dapat melalui Bernas, Kertas Kerja Bernas. Jadi dia orang tak habiskan. Broker ni akan hantar juga sikit untuk Bernas. Siapa yang pergi Bernas tu menanggunglah dengan harga 1,300. Jadi persoalan yang saya tekankan kat sini, best kan? Hari ni letak 1,800, pukul 12 kata 1,450. Malam ni kita tak 3,000 bawan. Macam tu pula rasanya. Kami yang petani ni, buat masa sekarang ni bawan, kalau harga 2,000 pun, kami untung tak sampai 20%. Setuju? Mana yang dikatakan subsidi 1 tan 300 kita naikkan kepada 500, tak akan tercover. Saya pakai perkataan tercover. Bila mana dulu kami beli, dulu mana kami beli benih dengan harga 28 sampai 35 ringgit, terang tulis dekat beg atau gundi benih itu, harga sebenar 50, subsidi kerajaan, petani bayar berapa, secara jelas. Hari ni bawan, benih termurah 58 hingga 60. Benih yang cantik, harga dia 148 sebeg. Yang mana satu relung kita kena pakai sekurang-kurangnya 2 beg setengah, 3 beg. 2 beg setengah, 3 beg. Macam mana kami dapat 500 sedangkan kami kena keluar 700? Baik dapat subsidi dulu 300,500, tapi kami dapat benih murah. Bila kami simpan padi yang kami tuai untuk kami jadikan benih sendiri, nanti bila tuai, dia orang tak ambil padi kami sebab tak beli benih dengan dia orang. Bila kami simpan beras sendiri, kami tak akan dapat kupon untuk beli beras daripada Bernas. Betul? Dulu buat bendang daripada 1986 sampai hari ini, dalam bendang saya 1986 sampai awal 2000, ada sambau, colok Cina, keladi agas. 3 jenis musuh tanaman.
Tapi hari ni Bawan, dalam bendang ada 11 jenis rumput. Betul tak? Macam-macam ada. Kalau dulu satu racun Bawan, 3 jenis ni mati, padi naik dengan subur. Hari ni satu jenis rumput atau rumpai yang ada dalam petak sawah, satu jenis racun. Kalau dulu kita beli racun, contoh kita beli Basagran. Kalau dulu zaman 90-an 2000, harga sebotol yang 1 liter tu tak sampai RM30, hari ni harga dia RM84. Betul. Saya beli musim pertama tahun lepas 2023, racun yang sama, jumlah yang sama, jenama yang sama, RM583. Saya simpan lagi resit ni. Musim kedua, racun yang sama, jumlah yang sama, brand yang sama, RM711. Musim pertama 2024 yang lepas, yang baru tuai ni, saya beli racun yang sama, brand yang sama, jumlah yang sama, RM823. Hari ni kami mula dah serak padi di kawasan kami. Racun yang sama, jumlah yang sama, brand yang sama, saya beli dengan harga RM973. Ribu lah. Itu baru racun Kalau man. dulu 2 musim lepas sebelum budi dikatakan bagi kepada petani ni untuk diesel, satu petak, satu gelung traktor 3 kali, untuk traktor mula harga RM90, RM80, traktor nombor 2 harga RM80, RM90, tarik badai harga RM70. Tapi hari ni traktor mula RM130, RM160, traktor kedua RM130, RM160, traktor yang kali ketiga kami kena bayar RM110. Kalau dulu saat mesin padi satu gelung kami bayar RM190, RM140, RM120 paling tinggi. Hari ni kami kena bayar RM140, RM160. Kat mana yang kami dapat untung? Saya nak tanya Bawan secara logik dengan Papa Berry dan semua ahli panel. Dia orang beli dia orang beli padi dekat kami 1 kilo RM1.80. Dengan harga RM1,800, RM1.80. Dia orang masuk ke kilang Bawan, dia orang tolong kopek kulit padi tu, masukkan dalam beg, jual balik dekat orang RM3.6. Sekali ganda Bawan, tanpa perlu buat apa-apa kerja. Takkan nak kupas kulit padi, sekam padi tu, kau perlukan RM1.8. Satu beg RM18 dia punya untung, kami dapat RM18. Ini yang betul-betul kementerian kena fikir. Tak payah buang duit 1 tahun 300-400 juta cuci longkang, buang air, membazir. Korang cipta benih, korang ada Mardi, ada UPM, ada UM, macam-macam benih kau keluarkan dalam surat khabar. Benih tahan kemarau, benih tahan air. Tapi mana benih tu? Benih Kami tak yang kencing buat. tadi bang. Dia tak keluarkan benih tahan kencing tu je. Sorry, tak dengar. Sekali lagi. Dia tak keluarkan benih tahan kencing. Itu yang tak tahu di mana tu. Betul. Setuju. Bawan, 2022 Bawan, UM keluarkan satu benih Super 886, 882. Terbaik. Satu gelung boleh dapat sampai 4.3, 45 tan. Bila kami nak cari benih tu, saya cari daripada 2022 sampai hari ni tak jumpa. Tak jumpa yang baik tu. Kami dah bawa benih yang sama 297 yang kami ambil daripada kilang Merbuk daripada tahun 2019 sampai hari ini. Padi, viral padi kau tak boleh bawa satu-satu jenis, dia ada banyak viral. Kalau kau bawa viral tu yang sama sampai 14-15 musim, padi kau takkan banyak. Padi kau takkan menjadi, akan makan modal. Kena Dia akan tukar-tukar melingkup viral. lagi. Dia akan melingkup lagi ada. Betul. Ini tak. Mardi dia punya pusat kajian padi punya cantik, dia punya pejabat masuk pintu A, keluar tak pergi cari pintu A, tak jumpa dah punya besar. Tapi mana benih yang kau kaji SI 68, 307, 315, kami petani nak tu. Bukan kami minta yang bukan-bukan. Kalau korang rasa tak boleh nak jual, tutup Mardi, jangan buat kajian, bagi kami beli dekat Thailand. Thailand cipta benih padi, kemarau, tanah sampai merekah, padi ada hasil.
Musim hujan, air tenggelam sawah, padi jolok 5 meter, 6 meter. Kita pernah tengok ke padi setinggi 11 Betul. meter? Di Thailand ada. Betul, setuju. Sampaikan dia orang nak ambil hasil padi naik bot. Saya macam benda ni semacam dongeng, tapi ini kenyataan. Padi dia orang bukan color kuning bawan, color hitam, color merah, color hijau, semua ada. Padahal saya pergi dekat dia orang, tengok marji dia orang, sekolah pondok kita lagi cantik lah pejabat. Betul, setuju. Tapi hasil dia orang. Baik, balik kepada ahli panel lain. Naik lagi sekarang saya mencarut bawan. Saya slow sekejap. Okey, okey. Sebelum itu Bawan. Okey, teruskan. Nombor satunya saya nak minta jasa baik kepada para ahli panel supaya menjaga tutur kata selepas ini. Kalau nak bagi hujah pun hujah yang muni-muni saja, sebab saya tak nak Abang Wan punya live ini kena ban. Sebab saya nak kalau boleh Abang Wan, minta berjasa baik Abang Wan, download live kita ini yang hari ini, sebab saya nak ambil snippet daripada apa penerangan oleh Encik Insan tadi untuk saya ketengahkan. Saya tak record, saya tak screen record lagi. Tapi saya nak Abang Wan minta jasa baik Abang Wan download live ini sepenuhnya. And then kalau Abang Wan boleh bagi kat saya, insyaAllah nanti saya bagi saya punya Telegram semua. Saya nak ambil keratan apa yang Encik Insan cakap ini A sampai Z. Saya nak dedahkan habis kepada ramai kat luar sana. Sebab benda ini sangat terperinci. Rugi kalau hilang macam tu je live ini. Betul tak? Betul, setuju. So kepada ahli panel lain, tolong gunakan ayat muni-muni supaya Abang Wan punya live ni tak kena ban. Dia kena ban, mampus. Semua rakam hilang. Alright. Baik, Okey, baik, terbaik. Memang saya akan apa tu ni record yang insert. Okey. Boleh saya mencela sekejap? Saya nak tanya itulah panjang lebar yang saya tak tahu pun jadi tahu apa yang berlaku sebenarnya tentang masalah padi ataupun beras ni ya. So satu lagi tadi apa? Okey. Berbalik kepada zakat tadi ya, pusat zakat apa tu Kedah Jadi apa yang Tuan Insan katakan tadi, mereka boleh wujudkan tempat proses, mereka boleh wujud mengusahakan tanam padi dan segala-galanya, tetapi mereka mendapat kekangan untuk mendapatkan lesen memproses, lesen menyimpan dan sebagainya. Betulkah? Tuan Insan? Itu yang membuatkan pusat zakat itu tidak dapat untuk membeli padi daripada rakyat ataupun dan juga menjual padi pada luar. Betul kan? Ya, betul bawan. Betul bawan. Sebab Jadi, nak memiliki lesen bukan mudah. Okey, jadi di sini, kenapa yang pihak kerajaan persekutuan itu cuba untuk menyekat apa yang cuba dilakukan oleh pusat zakat. Nampak tak? Okey, sedangkan kalau ikutkan di sini, ianya boleh orang kata enhance industri padi itu sendiri ataupun untuk orang kata seperti mana orang kata kembangkan apa yang cuba dilakukan oleh pusat zakat itu sendiri. Kalaulah mereka itu diberikan lesen. Lesen itu just sekeping kertas ya. Nampak tak? Apakah requirement yang sehinggakan kerajaan pusat itu sanggup untuk menyekat pusat zakat Kedah itu mendapat lesen? Jadi di sini adalah apa yang kita nampak kerajaan hari ini memang di luar tabi'i, dan dalam masa yang sama kita nampak sangat apa yang mereka cuba lakukan hari ini adalah lebih kepada untuk menidakkan apa sahaja usaha-usaha daripada pihak pembangkang. Jadi ianya seolah-olah satu perkara yang tidak sihat yang ada dalam kerajaan hari ini. Benda itu tidak sihat sebenarnya. Wallahualam. Mungkin Papa Berry boleh ulas. Okey, teruskan. Bagilah MSU dulu. Dia cakap lah. MSU, ya. MSU. Okey, tadi Abang Insan punya point tu, saya sebagai orang Kedah ni, saya memang bersetujulah dengan apa yang terjadi tu lah. Tapi untuk makluman kita macam di Kedah, kita ada banyak MADA lah, PPK lah, whatsoever kan. Lembaga yang berusaha, patutnya berusaha sama dengan petani lah untuk majukan petani. Tapi kita pelik. Macam Abang Insan cakap tadi, nak dapatkan racun lah dengan harga yang tak terkawal lah bagaimana, nak dapatkan benih lah, tak boleh dapat. Jadi isu sekarang ni yang saya nampak, apa gunanya kita ada satu pertubuhan yang mana pertubuhan tu tak boleh menyalurkan keperluan untuk kita punya operation, faham tak? Contohnya kita macam di Kedah sendiri pun nak beli racun. Paling famous sama ada kedai Tokai ataupun kedai dekat Tanah Merah lah.
Kadang-kadang orang yang dah sempadan pelis pun datang ke kawasan tu untuk beli racun, kedai type C. Tapi kenapa macam MADA ke PPK ni, apa Pertubuhan Peladang Kawasan ni, kenapa dia tak boleh supply keperluan yang diperlukan oleh petani? Sedangkan dia ada satu organisasi yang di bawah di bawah kementerian kan, dia punya tu. Tapi bila saya pernah suarakan benda ni dalam mesyuarat tau, tapi lepas tu terus kena ban lah. Kan? Terus kena ban lah. Sebab saya cakap, pasal apa kita nak kena beli dekat kedai? Pasal apa kita sebagai PPK sepatutnya kita dah ambil tahu tau, kawasan kita ni menggunakan benih yang macam mana, kita punya jadual macam mana, kita punya racun macam mana, kita punya vitamin semua macam mana. So kita dah ada maklumat, kita ada info pasal apa yang akan dibuat di kawasan kita ni. Kenapa kita tak adakan satu benda yang kita boleh bantu petani kita kawasan tu? Kadang-kadang PPK ataupun MADA ni keluarkan jadual air. Maksudnya kawasan A, penanaman dia awal sikit, B, lambat sikit, C dan seterusnya lah. Tapi bila dia keluar jadual, dia tak boleh pula nak supply baja lah on time. Faham tak? Saya pernah juga bertekak lah dengan orang yang buat kerja ni kan. Sebab kita padi dah sekian-sekian tarikh, kita perlukan baja contohnya, tapi baja tu tak sampai. Jadi organisasi yang dikatakan sebagai organisasi yang perlu ada untuk bantu petani tu, tapi tak dioptimumkan penggunaan organisasi tu, faham tak? Maksudnya macam racun kena beli kat luar, benih kena beli kat luar, jadi macam tu. Itu yang ada macam tak ada. Macam tu lah. Macam ada tu. Tapi apa yang Abang Insan cakap tadi tu memang real lah. Macam benih tu saya memang setuju lah. Saya pun sampai terpaksa cari benih kawan-kawan buat sendiri. Tapi terpaksa macam kita combine lah. Satu relung, dua relung pakai benih sekian-sekian. Relung lain kita try padi yang benih member buat. Macam tu. Yang varian yang hebat tak pernah jumpa. Abang, sekian. Assalamualaikum. Saya Abang MSU, saya mencelah sikit. Kan Baik, dekat Nissan abang Nissan akan yang Nissan kereta bang. Nissan tu kereta. Oh ya. Tak, sorry. Bukan yang buat padi tu. Abang Nissan GTR ke? Apa? Oh, betul kereta lah tu. Ya, Nissan GTR. Betul. Tengok dia dah buat dan bagi info dia dengan siapa seorang lagi kawan dia tu dah bagi info kepada pertanian. Adakah salah rakyat bagi info kata benih ni bagus, depa dah buat dengan jabatan nuklear. Maksudnya benih ni mampu harung kemarau yang panjang lah apa semua. Tapi still buat masuk benih yang lain juga. Kenapa tak memperbesarkan benih tu? Dia dah buat kajian. Berapa lama dia buat kajian? Secara sukarela tau. Patutnya R&D ni bukan duduk bawah tu, duduk bawah MADA R&D ni. Betul. MADA tolong bantu yang lain tu banyak. Bukan kata MADA tak bantu. Saya bantu. Tapi kaedah pembantuan macam abang cakap tadi. Hang suruh aku buat 1 hari bulan padi. Ayak buka 1 hari bulan. 31 hari bulan, ayak masuk 1 hari bulan, 2 hari bulan kita tabung, 3 hari bulan kita tabung. 12 hari lagi kita nak tabung baja. Hang patut tahu nu. Tahun lepas lagi hang dah tahu dah. Jadual siap lah. Jadual tu hang yang bagi kat aku, bukan kata petani pergi telefon, esok saya nak tabung padi. Ni 12 hari mai baja. Tak, bukan macam tu. Satu daerah MADA PPK 1 atau PPK 2 ni, berapa ratus relung ni, dah depa bagi jadual. Hang 3 hari bulan tabung. PPK 3, 5 hari bulan kami lepas ayak. Patutnya baja tu dah sampai pada hari tu. Dan benih padi ni, nak bagi tahu, hang bukan senang-senang suka bagi suruh kawan hang buat tau. Kena saman tau. Hang tak boleh ikut suka, hang kena pergi ambil padi yang telah diluluskan. Tengok beras kita tak boleh nak mesin sendiri. Dah kata beras import tak ada. Petani tak boleh nak mesin sendiri.
Mesin curi-curi boleh lah. Awak kita tak boleh mesin macam orang lama dulu. No. Kalau kita boleh mesin satu kampung tu kita kata lah. Kita beli. Kita buat koperasi ke apa ke. Buat mesin. Boleh lah kita makan beras kita tanam. Lah ni kita tanam beras, kita tak boleh makan beras kita tanam. Wih, pelik. Nak simpan padi kena ada lesen. Nak musim padi kena ada lesen. Ha. Nak simpan padi. Dulu jelapang padi lah tak wujud dah di Kedah perkataan jelapang. Tak wujud. Mana Sebab ada nak jelapang buka abang? jelapang kena ada lesen. Yang mana Kena ada lesen. ada modal berbayar 300-400 ribu. Kami terpaksa jual tanah kalau nak buat modal bayar tu. Hai. Itu waktu Jelapang mana tu punya masalahnya? Jelapang punya di store bang, rumah saya bang. Ya. Sebab nak Jelapang tu buat dapatkan semalam. lesen simpan padi tu kena ada modal berbayar 300-400 ribu. Kami kena jual tanah bendang kami untuk dapatkan lesen tu. Tak ah, kita macam tu. Bila kita cakap macam tu, sampai Nusi tu kena teruk dengan Mada. Kita pun pelik tau. Abang tadi bangkitkan isu kena pulau. Nusi tu sampai hui. Oh, Nusi tu lah, budak seperempat tu lah. Ha. Lanun Lanun. Dia kena pulau teruk. Padi dia orang tak beli, tak nak ambil. Ada juga macam Muhammad Azli kata tadi. Papa Beri, kami kadang-kadang sampai terpaksa beli benih yang orang jual and then kami simpan benih tu bagi tikus makan. Kami guna benih kami. Sebab kalau dia orang tahu kami guna benih kami, dia orang akan pulau takkan ambil hasil kami untuk dijual. Ya, betul. Padahal ni nak cerita bagi. Padahal beras padi benih yang hampa bagi kat kami tu, kalau kita rendam 20 hingga 30% tak boleh pakai. Hampa. Mereka dia mudah. 20 kilo, 25 kilo benih, buang 7 kilo, 8 kilo tetap. 20% hingga 30% buang. Hampa. Kita buat dulu. Hang patutnya hang nak buat benih lebih besar lagi. Kipas hang kita tampi dulu kan. Kita tampi, kita kipas kayu tu kan. Buang apa semua. Takkan hang kilang hebat tak ada kipas tu nak saring padi. Kalau dulu serelung 2 beg setengah, 3 beg. Tapi hari ni serelung kurang-kurang 4 beg baru sedap. Sebab nak boleh tolak tahan yang bang. hampa. 4 beg boleh. 5 pun tak tentu. Ya, nasib lah. Tak naik pun banyak. Ni abang. Saya nak tanya satu soalan. Saya umur 20 saya keluar dan tak pegang lagi bendang. Tapi sebelum tu saya bendang, saya dah umur 12 saya dah tanggung untuk racun tu. Saya nak tanya, apa hadi angin ni mai tang mana? Mai dengan benih, mai dengan baja. Saya berani cakap. Hang saya ada bukan apalah. Dulu tak ada isu pun kita buat sendiri punya padi. Mana ada padi angin. Tuan Azri, benih padi angin ni 2009-2010 baru ada. Itu pasal dia. Dia sama agak dengan benar. Lepas tu pula dia tinggi daripada pokok padi kita walaupun kita tak mau. Aduh. Dia macam ni tau. Bila dengar perbincangan you all ni kan, Encik Azli, Encik MHO, Encik Insan sebagainya kan, yang memang orang padi lah saya kata kan, membuatkan saya tertanya satu soalan je. YB Kepala Paip buat apa? Dia kan pengurusi Mada. Apa dia buat? Abang jangan salah. Dia Abang kan jangan dia cakap kata, dia baru ni dia buat keluar. Berapa tan tau satu kelung. Dia punya hebat. Aduh. Apa saya dengar macam ni kan, apa saya libahnya dengan Kepala Paip bersalah tu tak? Papa Beri, saya ada lagi satu benda yang saya nak kongsikan. Sila. Okey, bila ada kenaikan isu harga diesel, yang mana kerajaan kata siapa yang menggunakan diesel, terutamanya petani, boleh mohon budi. Lepas sebulan, lepas 2 bulan, Datuk Johari Komoditi cakap hanya suku daripada petani kecil yang mohon budi, yang lain tak mohon. Okey, baik. Saya sendiri mohon budi untuk petani 6 kali. Saya 6 kali di-reject adalah kerana disebabkan jentera saya tak berdaftar dengan JPJ. Takkan saya nak bawa kebota saya pergi Puspakom,
Test, bayar, ambil nombor plate, ambil road tag, baru boleh claim benih budi. Saya Dok, nak tanggung pam air saya yang seberat 60 kilo, 70 kilo tu pergi Puspakom, test, ambil plate, bayar road tag, baru boleh buat geran, baru boleh claim budi. Aduh, Ini JP. Tak, setiap kau nak orang cerita yang tak ada daftar satu JPJ. gelong dua. Tak, Ya, betul Pak je Wali. Ihsan. Nak cerita Ya. daftar JPJ. Menatang tu jalan-jalan ke? Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Saya daripada 1986, saya tak pernah jumpa lagi sampai hari ini yang mana Kubota ada nombor plate. Pam air yang ada nombor plate. Petani yang ada 1 gelong, 2 gelong, bawah 15 gelong tak akan mampu untuk memiliki jentera traktor sendiri. Jadi kami bayar sewa kepada jentera lain. Jentera tu pula dia dapat sebulan 200. Boleh ke dia nak cover kami punya bendang satu-satu kawasan broker 100 200 gelong ni dengan 200 tu? Kat sini pun saya heran, kat manakah letaknya akal yang dikurniakan Tuhan kepada diorang ni? Jawapan yang paling tepat pada soalan Papa Berry tadi tentang Mada, tentang paip, kepala paip tu, ini jawapan yang paling tepat, duduk dengan kartel. Encik Vin DZE. Saya ambil tugas Abang Wan jap. Kau nak tambah ke apa ke? Sebab tadi naik tadi ya. Terima kasih Papa Berry, terima kasih Tuan Wan. Saya dijemput oleh Mr. Swag, dia cabar saya naik. Tapi ini bukan kepakaran saya dalam isu beras ni. Tapi walau bagaimanapun sebab dari segi sudut pandang ada satu isu yang kita tak bincangkan pasal isu beras ni, yang mana dulunya perkara pertama yang dibuat oleh PMX adalah menghapuskan kartel, dan kartel yang pertama adalah Bernas, dan hasil itu isu kartel baru pula wujud, dan kita lupa sejarah bahawa kenapa Bernas itu diwujudkan adalah untuk mengekang kartel kalau kita imbas kembalilah. Jadi isu beras ni memang banyak diperbincangkan. Papa Berry terutamanya banyak bercerita tentang hal ini. Saya sangat terima kasih lah memberikan banyak pencerahan. Hanya satu sudut pandang yang mana boleh diselesaikan jika kerajaan teluslah. Tapi saya rasa susah nak dilaksanakan. Yang pertama sekali penguatkuasaan. Sekarang ni kita rata-rata kita tahu bahawa beras tempatan hilang, sedangkan pengeluaran padi beras masih wujud, dan dikabarkan ikut statistik pembekalan 65%, tapi tidak ada dalam pasaran. Jadi jika isu ni nak diselesaikan dengan satu cara, beras import melambat dalam pasaran daripada mana datangnya. So kita perlu ada penguatkuasaan daripada KPDNKK yang mana mendapatkan sijil pengesahan custom, yang mana dalam sijil pengesahan custom import itu meletakkan jumlah tan, pelabuhan mana yang masuk, country of origin dan nama pengimport dan sebagainya. Dan penguatkuasaan ini jika dibuat, saya rasa beras tempatan akan melambat balik dalam pasaran. Itu pandangan saya dari segi security makanan lah, dan dari segi penguatkuasaan. Dan dulu Bernas ni diwujudkan bukan saja untuk mengelakkan daripada kartel-kartel, tetapi juga sebagai security makanan itu merangkumi stok bekalan kecemasan untuk 3 bulan minima mengikut Akta Lembaga Padi Beras Negara. Jadi adakah perkara ini wujud ataupun telah dikongkong mengikut kepentingan perniagaan saja? Itu pandangan saya, Tuan Papa Berry dan WXI. Penguatkuasaan tu penting lah. Yang penting ni kalau tulus wujudkan penguatkuasaan. Jika KPA dan KK tak cukup, lantiklah mana-mana NGO untuk diberikan kuasa sementara. Jadi kalau ini dikuatkuasakan, kita akan dapat tahu setiap kilang-kilang itu adakah beras sumber penghilangannya adalah beras tempatan atau beras import, dan bagaimana packaging itu dibuat berdasarkan sijil custom. Itulah pandangan saya. Abang, Papa Berry dengan host. Saya setuju dengan pandangan abang yang last tu. Kita buat penguatkuasaan di kilang,
dengan jadual berkala tentang pengurusan beras yang mereka beli daripada contohnya di Sekincan ataupun di area Kedah, di Selangor ataupun di mana-mana kilang, kita boleh terus kan. Oh, ini hari hampa mesin berapa kilo, hampa pack berapa kilo untuk tempatan punya. Hak import hampa masuk berapa tan kilang ni, hampa nak bawa keluar berapa tan. Senang ya benda tu. Cuma benda tu perlu pengawasan dan penguatkuasaan. Jadi boleh hilang kartel. Sanusi dah cakap lama, benda ni adalah kartel. Yang hampa jaga di atas tu adalah kartel. Harga beras naik. Lepas tu, duk tak duk, awal bulan tu hari, hang bawa turun harga padi. 1,450. Hampa tunggu tahun depan, tahun kami musim ni kami nak buat, hampa tunggu tengok. Kami nak dapat serelung berapa ringgit. Ya, macam ni lah. Pasal penguatkuasaan tu, Malaysia ni good untuk buat sesuatu idea. Saya sokong benda tu lah. Malaysia ni bagus untuk buat idea-idea baru. Tapi isu Malaysia ni untuk implementation dan juga penguatkuasaan kita fail lah. Tenang ceritanya. Sedangkan kita nampak benda tu actually macam kita ni rakyat marhain kat bawah je pun kita pun boleh fikir, takkan orang yang dilantik kat atas tu siap ada apa SU lah, KSU lah, pakar-pakar, takkan depa tak boleh nak fikir kan. Jadi macam if you are not tak layak untuk tempat tu, better you go down lah. Bagi orang yang layak untuk buat. Sebab kita semua fikir bila benda-benda macam ni terjadi, satu untuk keseluruhan, satu benda ni akan jadi, satu Malaysia akan hadapi benda yang sama. Saya tak kisahlah dia walanon ke, dia walaun ke, whatsoever, rakyat Malaysia akan merasai kesan-kesan dia. Kan? Tapi kalau kata isu penguatkuasaan ni pun actually benda yang terlalu lama dah, yang tak pernah selesai di Malaysia ni. Tapi as a government sepatutnya kena do something lah, bukan make it worse lah. Macam tu lah pendapat saya. Kalau isu GISB dia orang boleh rush habis-habisan Papa, kenapa isu beras ni tak habis-habis? Saya punya soalan kepada kementerian, kepada yang berkenaan padi dan beras negara ni. Satu je sebab musim kedua. Sorry. Yes. Kita musim kedua 2024 yang bermula pada bulan ni. Kalau kita baca laporan daripada Jabatan Meteorologi, kita bakal berhadapan dengan perfect storm yang bakal menyusahkan ataupun memudaratkan petani. Apa Lembaga Padi dan Beras Negara buat? Apa yang MADA standby? Apa yang Kementerian Pertanian ni standby? Kita cukup dengan perang, dengan storm kita, dengan cuaca sekarang, dengan ribut tu, dengan ribut ni. Padi musim 2024, musim kedua ni bakal ditenggelami yang mana boleh menjahanamkan langsung pendapatan petani. Tiada persediaan langsung. Yang dia orang tahu buka tender cuci parit. Kalau orang Kedah panggil parit gila lah untuk buang air. Yang dia orang tahu 200 juta, 100 juta, 50 juta, 60 juta cuci longkang. Cuci longkang. Saya kadang-kadang nak ambil dia orang ni letak dalam longkang bagi kena cuci. Kenyataannya sekarang, korang berkira tak berapa hilangnya kawasan perusahaan padi? Kalau di tempat saya sekarang, 2022, kita ada lebih kurang dalam satu kelompok 300 gelung lebih. Tapi musim kedua ni yang bakal nak laku, nak jalan ni, 316 gelung. Musim ni, daripada 316 gelung ni, dah tinggal 283 gelung. Sebab apa? Petani yang buat bendang bawah 1-2 gelung, dah tak mampu. Memang rugi. Dia orang tanam kelapa sawit, dia orang tambak buat tanah lot, dia orang tambak buat rumah sewa. Abang Insan, memang tak akan mampu. Memang tak mampu bang. Memang sebab tak sekarang mampu. Ni, kalau you all nak tahu, kami ni para petani, orang lain saya tak tahulah. Saya dengan kumpulan saya, kami turun ke bendang, buat padi, lillahi ta'ala, fikir pasal fardu kifayah je. Sebab kami fikir nak bagi rakyat Malaysia menterdarah. Kalau kami tak buat, lagi susah orang. Abang Insan, saya setuju. Sebab apa tahu saya cakap macam tu? Sebab abang saya setelah saya tak buat lagi bendang, abang saya kelulakan 7 gelung.
bila dia buat 7 relung tu abang, dia kerja duk tambah ya. Duk tambah modal. Kalau dia tak kerja luar, pakai tak jalan 7 relung tu. Saya buat 7 relung Cik Azri. Satu petak saya tu 7 relung lebih. Tahun ni yang baru lepas yang dia orang beli 1,800 ni, saya terpaksa keluarkan duit poket saya RM2,186.70 untuk bayar cover benih dengan duit traktor, duit mesin. Sebab padi musim ni teruk, masa berbunga, masa terbit, hujan. Padi tak ada isi. Yang abang saya dia tambah 1,000 lebih. Yang dia masa padi duk tengah menunduk, ayam okey. Tiba nak pi masuk, dia boleh kering kontang ni. Habis kong padi. Dia boleh serelung 600 ya. Ada yang diserang penyakit sebelah sanglang, sebelah pida. Sakit yang tak pernah wujud sebelum ni sampai hancur terus. Sebelah situ abang kita buat. Mana datangnya penyakit-penyakit ni? Adakah ini bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia macam ni bang, pendapat saya lah kan. Saya duk perhati jugalah. Kita punya satu kitaran tau. Macam musim ni, musim ni. Actually benda ni sebenarnya jadi macam bila saya tengok balik, dia jadi macam supply chain tau. Kalau kata aku tak buat penyakit, tak ada penyakit ni, racun ni tak jalan. Kalau kata aku tak buat binatang ni, benda ni tak jalan. Jadi macam tu, abang faham tak? Tepat MSO. Sebab kalau dulu kita tak kenal rumput colok Cina, yang kita tahu rumput colok Cina ni di padang bola, tak pernah ada dalam ayam, tak pernah ada dalam benang. Bila wujudnya rumput colok Cina, Papa Bedi, ya, Abang Wan, wujudnya rumput Cina, colok Cina dalam bendang tu, kita duk fikir nak pakai racun apa, dia orang dah hantar flyer untuk racun tu. Macam tahu-tahu. Mana kata kau nak berapa ribu liter pun ada. Abang Ihsan, saya nak tanya tadi tu. Adakah dia orang buat semua segala parasit ni planted daripada orang yang nak jual racun-racun ni? Siapa yang kontrol racun pertanian dalam Malaysia ni? Kalau bukan, boleh sebut ke Bawan? Nanti dia orang marah pula. Saya tanya, adakah itu? Sebab saya bukan orang pertanian kan, tapi dari segi apa yang abang-abang jelaskan, saya lihat di Indonesia, di Thailand, dia orang tak banyak guna racun. Itu yang saya agak perpleks lah, kenapa Malaysia banyak guna racun. Abang tanya geng-geng buat bendang bang. Benar apa dia siput apa bang? Siput benar noh. Siput gondang. Siput gondang tu main mana ni? Hari ni tuang seguni ya tang ni. Habis lusa penuh. Itulah dia. Kita pernah tangkap bang. Kita pernah tangkap seorang ni. Kita pernah tangkap yang main tuang. Itulah dia. Itu yang saya nak tanya tu. Dia macam tahun ni ya, keladi agah mana-mana pun dah no. Agah ni daripada dulu wujud tapi dah menggila macam sekarang. Lah tu jadi pelik tau tiba-tiba. Dulu pun ada tapi tak tahu. Kita bubur racun, dia layu. Kita bubur racun, dia layu. Dia jadi kering. Tapi dia hasilkan anak lagi banyak. Betul. Wait. Tukang tajuk sebab Papa Berry dengan WSI kita tak boleh nak kecap dengan isu orang buat. Okey. Saya seronok sebenarnya mendengar. Sekejap saya Brigjen sekejap. Okey, sebenarnya saya kalau boleh lepas ni saya nak minta tolong macam Ihsan, MSO dan Muhammad Azli ya. Nanti DM saya, nanti kita buat beberapa kali tentang ni untuk bagi pemahaman kepada viewer di luar sana. Dalam masa yang sama nanti saya akan kongsikan video ini kepada Papa Berry dan mungkin Papa Berry boleh buat VTT dan buat ulasan daripada itu. Dan itulah saya pula dekat luar, tetapi dalam masa yang sama penceritaan itu bagus. Apa yang saya nampak sebenarnya benda ini seolah-olah kalau macam tadi Brigjen mengatakan yang bahawasanya kita perlu melakukan penguatkuasaan dan sebagainya. Benda ini saya rasa it doesn't work lah Brigjen. Sebenarnya ianya datang daripada kepala sebenarnya. Kalau kita tengok segala benda itu tidak akan berjalan dengan lancarnya, dengan smoothnya. Okey, selagi kepala itu sendiri yang ni. Pasal kartel menjaga kepala.
Okey, bila kartel menjaga kepala, yang lain itu high wire. Dan dalam masa yang sama kalau kita tengok tentang pencerahan insan bagaimana mereka cuba untuk mengekangkan pusat zakat Kedah itu sendiri untuk mewujudkan lesen kepada mereka pun, itu dah salah satu benda yang tak sepatutnya berlaku. Okey, seolah-olah kamu cuba untuk membantutkan industri padi itu sendiri di tanah air kita, bukan saja di Kedah tetapi mungkin di tempat-tempat lain pun perkara yang sama. Jadi ianya lebih kepada political punya isu, lebih kepada kalau kau sokong aku akan bantu kau. Jadi benda ini tidak akan bukan satu perkembangan yang sihat sebenarnya. Dan daripada keseluruhan cerita ni saya agak ialah sedih jugalah apa yang Tuan Ihsan katakan tadi ya. Ini pun saya tak tanya lagi tau. Saya tak tanya lagi. Dalam satu relung itu berapakah untung yang pesawah-pesawah dapat? Nampak tak? Kalau melihatkan penceritaan itu, silap-silap pesawah akan rugi pun. Nampak tak? Berisiko dengan rugi itu lebih besar daripada untung. Nampak tak? Jadi bahaya tau. Benda ini sebenarnya kalau kita tengok, kalaulah betul-betul kerajaan hari ini nak membantu pesawah ataupun petani, okey, dia tak perlu mewujudkan pelbagai lesen itu adalah seolah-olah untuk mengekang petani itu berkembang dan berkembang. Okey, sepatutnya kalau kita tengok, kalau benda itu nak betul-betul berkembang, okey, di satu kampung itu katakanlah wujudkan setiap kampung itu boleh proses sendiri untuk keluarkan beras, salah satu contoh, dan mereka sendiri yang pasarkan, dan itu adalah cara yang betul. Dan barulah kita nampak kartel-kartel ini tak dapat kontrol. Tetapi sekarang ini kenapa mereka tak nak wujudkan benda itu? Kenapa mereka tak nak wujudkan untuk petani sendiri bertani dan usaha untuk memasarkan beras itu kerana apa? Kerana nak bagi kartel ni makan. So sistem pelesenan yang ada hari ini lebih kepada nak menjaga kartel, bukan nak menjaga rakyat bawahan ataupun pengusaha yang sebenarnya. Dapat satu tuan-tuan sekalian, tapi at the end of the day, kita just harap je lah kerajaan boleh buat kerja kan, sebab basically kerajaan ni kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja mereka suka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau mereka nak kulikan bersempatan pun dah boleh sangat dah sebenarnya. Tetapi kita semua harap sajalah. Betul tak Sayyidina Hamzan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.